Sejarah bergerak mencipta ruang untuk kita menelah evolusi kehidupan. Tamadun 1000 tahun sekalipun pasti merangsang indera akal untuk bijak mengimbangi antara sempadan dan teladan. Lantaran bumi Mysore, bumi menghimpun sejarah ribuan tahun, tamadunnya merakam hikayat perjuangan menuntut keadilan dan lara warna sari jelata. Kembara kami seterusnya menjengah kawasan makam diraja Kerajaan Wodeyar terletak di pinggiran bandar Mysore. Sepi makam berusia ratusan tahun ini semakin terasa apabila hari kian dihimpit senja. Kunjungan kami ke Mysore tepat pada ketika perayaan tradisi tahunan Dasara berlangsung. Malamnya, Mysore dilimpahi cahaya. Istana Maharaja Mysore menjadi tumpuan manusia pelbagai lapisan dari segenap ceruk rantau India. Dasara, perayaan meraihkan kemenangan unsur kebaikan menumpaskan unsur kejahatan. Bagaimanapun hasrat kami merakam kemeriahan perayaan Dasara tidak semudah disangkakan. Mysore, suatu ketika dahulu adalah bandar diraja keluarga Tipu Sultan, pahlawan Islam India, dikatakan mati syahid mempertahankan bumi India daripada dijajah Inggris. Kehadiran keluarga Tipu Sultan bermula apabila nindanya Sheikh Fateh Muhammad berjaya menawat hati Maharaja beroleh jawatan tertinggi pasukan tentera Mysore. Kemudian, ayahanda Tipu Sultan pula menjadi panglima tentera sebelum mengambil alih mentadbir Mysore dan jajahannya. Haider Ali kemudiannya mengubah pusat pemerintahan ke Sri Rangapatana di mana Tipu Sultan lahir pada tahun 1753. Tipu Sultan terus mengukir sejarah muncul sebagai wira rakyat dalam satu lagi hikayat perjuangan menegakkan keadilan. Dari atas Bukit Chamundi, kawasan paling tinggi di Mysore, kami menikmati panorama luas seluruh bandar Mysore. Kini setelah era Tipu Sultan berlalu, Mysore juga dikenali sebagai Nazarabad, bermaksud bandar kayu gaharu, muncul sebagai bandar kedua terbesar di Karnataka. Penduduk Islamnya kini hanya 14% daripada jumlah keseluruhan sejuta orang.
Sri Rangapatana, bandar kecil kerajaan Haider Ali dan Tipu Sultan, seterusnya destinasi kami. Kami perlu sampai dahulu di Sungai Kaveri, sungai mengelilingi kota Tipu Sultan. Kejernihan air, deruan jeram, aksi mencuit unggas liar dan suasana sekeliling nan permai mendamaikan jiwa. Segera kami sedar bahawa Sungai Kaveri sungai bersejarah. Saksi pelbagai peristiwa membabitkan empayar Tipu Sultan. Jambatan batu granit berukuran 200 meter ini dibina Haider Ali sebagai sumbangan kemudahan penduduk. Selama beberapa dekad, jambatan itu menyaksikan kebangkitan Islam di bawah naungan Tipu Sultan. Selama beberapa dekad juga, gema dakwah keislaman terpancar sebagai hidayah panduan kehidupan penduduk. Kembara kami seterusnya menuju ke Sri Rangapatana, kira-kira 200 km dari Mysore. Belampiran sungai, kami menjejaki kota tembok empayar Tipu Sultan. Lokasinya berhampiran Sungai Kaveri, amat strategik sebagai kota pertahanan daripada serangan musuh. Mengikut catatan sejarah, di sini telah tercetus sebanyak 4 pertempuran besar menentang Inggeris. Pertama pada tahun 1766 hingga 1779. Kedua pada tahun 1782 hingga 1784. Ketiga pada tahun 1789 hingga 1794. Dan keempat pada tahun 1799 di mana Tipu Sultan terkorban sebagai pejuang. Tembok kota sepanjang 4 km ini masih kukuh walau dirimbuni belukar semenjak berabad lalu. Kota ini sesungguhnya menyimpan rahsia dan khazanah sejarah bernilai tinggi. Kota ini dahulunya sempadan kuasa sebuah empayar terbilang di seluruh bumi India. Salim Altaf, remaja kami temui di desa Wellesley, berhampiran kota Tipu Sultan. Usianya 17 tahun, seusia Tipu Sultan ketika memimpin 8,000 tentera menumpaskan musuh. Tembok tinggi ini pada penduduk kampung bukan sekadar kota pejuang Tipu Sultan, tetapi lambang penentangan bangsa mempertahankan pertiwi. Salim mengimbau pada bait-bait penyair Arab memuji kehebatan Panglima Muhammad bin Qasim. Dalam usia 17 tahun, ia sudah membina negeri, sedangkan kawan-kawan sebayanya ketika itu sedang asyik bermain dan membuang masa. Tipu Sultan hingga kini bergelar Wira Rakyat. Kehebatannya bermain senjata membuatkan dia digeruni, malahan sejarah menyebut bahawa dia pernah menewaskan harimau ganas hanya dengan tangan kosong. Begitulah layaknya gambaran harus diberikan jua kepada Tipu Sultan.
Salim yakin perjuangan Tipu Sultan dan rakyatnya didokongi rasa keimanan dan semangat membara untuk mati syahid memperjuangkan kesucian agama. Bagi Salim, kemakmuran dan kebahagiaan hidup hari ini adalah hasil perjuangan generasi silam yang direstui Tuhan Pencipta alam. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kewajipan menunaikan solat menyaksikan anak muda ini bersama adiknya mengayuh basikal tua menuju masjid. Setiap kali tiba waktu solat Jumaat, satu-satunya masjid kampung Wellesley ini menjadi tumpuan penduduk kampung. Setiap kali Jumaat, masjid ini menemukan penduduk yang selama ini bertungkus lumus di ladang mencari rezeki bersatu menyembah Tuhan yang satu. Mungkin inilah secebis bakti perjuangan Tipu Sultan menentang penjajahan. Azan masih berkumandang, bacaan surah masih bergema. Suara jemaah mengaminkan doa imam masih kedengaran. Sri Rangapatana, bumi bertuah, bumi bersejarah, meneruskan perjuangan generasi silam mempertahankan maruah agama dan bangsa. Desa Wellesley, antara desa terpencil di pedalaman India, terus melakari falsafah bahawa agama dan rona kehidupan saling melengkapi. Kepahlawanan baginda Tipu Sultan diperkatakan secara formal dalam buku pembelajaran di sekolah. Baktinya menjadi legenda rakyat. Perjuangannya, inspirasi perjuangan rakyat menerokai cabaran hidup. Pandangan kami kemudiannya terarah pada masjid tersergam indah dalam kawasan kota. Pembinaan masjid ini diasaskan oleh Tipu Sultan bagi kemudahan rakyat dalam kota menunaikan solat. Malahan kehadiran masjid ini adalah satu lagi mercu tanda kegemilangan empayar Tipu Sultan. Di sini juga bersemadi ahli keluarga Tipu Sultan yang terkorban dalam pertempuran menentang penjajah Inggris. Apa yang menarik ialah masjid ini tidak pernah sunyi dengan kegiatan keagamaan. Kelas menghafal Al-Quran mendapat sambutan baik di kalangan penduduk dalam dan luar Sri Rangapatana. Kunjungan ini menemukan kami dengan sebagian pelajar dan para guru telah sekian lama menabur bakti di sini. Menurut mereka, riwayat masjid ini menarik sekali. Kononnya, ketika masih kecil, Tipu Sultan sering datang bermain-main di kawasan ini hinggalah pada suatu hari seorang alim telah menyapanya. Ditelahnya Tipu Sultan bakal menjadi pemerintah terbilang,
Dan jika ia menjadi kenyataan, sebuah masjid hendaklah segera dibina di tapak ini. Sejak itulah 52 masjid lain turut didirikan. Ketika itu lebih 350,000 penduduknya beragama Islam. Kesemua 80 orang pelajarnya datang dari segenap pelosok India. Di samping menghafal Quran, ilmu Islam lain seperti syariah dan usluddin turut disampaikan. Kelas menghafal Al-Quran menjangkau 3 tahun. Setiap kali tiba Ramadan, pelajarnya akan dihantar ke seluruh desa untuk menjadi imam solat sunat tarawih. Keunggulan masjid ini saban waktu diperkatakan apabila di dalamnya tersimpan warisan janggut baginda Rasulullah SAW. Kami tidak sempat merakamkannya kerana ia terkunci dalam bilik pejabat sehingga dipamerkan kepada orang ramai setiap kali 12 Rabiul Awal. Hakikat bahawa bumi Srinangapatana menyaksikan peristiwa jatuh bangun Empayar Islam tidak dapat dinafikan. Alam lebih mengerti betapa keringat pejuang lampau menegakkan Islam di bumi tercinta menjadi kenyataan. Jika tidak, pasti suasana yang kami lihat hari ini berbeza. Peristiwa tragedi pertempuran menentang musuh masih sebati dalam ingatan penduduk. Perjuangan menegakkan kebenaran berakhir dengan tumbangnya wira bangsa. Namun, sehingga kini, bakti mereka tidak dilupakan. Kesempatan berlegar dalam kota Tipu Sultan membawa kami ke terowong rahsia laluan pejuang mengangkut bekalan air serta menyusup keluar masuk kota. Terowong air ini sebenarnya pintu masuk yang pembinaannya dirahsiakan. Inilah satu-satunya laluan menghubungkan kota pertahanan dengan dunia luar. Hinggalah pada saat pertempuran berlaku, rahsia kewujudan terowong ini dibocorkan musuh dalam selimut. Ketua Menteri Kerajaan Mir Sadiq bersama Menteri Kewangan Purania menjadi petualang bangsa dan agama. Rahsia disampaikan kepada pegawai tentera Inggeris. Malamnya, pintu rahsia dibuka bagi membolehkan musuh menceroboh. Pertempuran sengit berlaku. Lara perjuangan Tipu Sultan sentiasa bermain di sanubari rakyat, apatah lagi di kalangan penduduk berhampiran kota. Kisah Tipu Sultan terus menjadi bahan bualan. Semangat perjuangannya terus menjadi sempadan. Namun, riwayat adalah kisah silam meniti batas kehidupan. Antara kami dengan keluarga Muhammad Altaf, pertemuan singkat ini menyingkap pertalian saudara seagama.